Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita teruskan dengan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Syakib Hasan. Jadi cikgu harap semua murid telah bersedia untuk kita sama-sama meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat memahami ayat suruhan dan ayat permintaan yang didengar. Yang kedua, murid akan dapat memberikan respon yang betul terhadap suruhan dan permintaan. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita, saya rasa eloklah kita membaca doa penerah hati dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3. Kita akan tengok pada halaman 69, iaitu kita telah pun masuk kepada unit yang baru, iaitu menghormati budaya kita. Aspek pembelajaran kita pada hari ini iaitu mendengar dan bertutur. Tajuk yang diberikan kepada kita ialah berkongsi hasil tanaman. Jadi ada dua situasi yang telah diberikan kepada kita di situ. Jadi kita akan baca situasi tersebut, kita akan baca dialog tersebut dan kita akan cuba selesaikan tempat-tempat kosong yang diminta untuk kita selesaikan. Okey, jom kita tengok dialog perbualan di antara Saiful Darshini dan Ibu Darshini ya. Makcik Vimala. Makcik Vimala minta beberapa tangkai daun kari. Boleh Saiful. Darshini, tolong ambilkan daun kari untuk Saiful. Baiklah Ibu. Saiful, ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu. Terima kasih Makcik. Itu adalah perbualan di antara Saiful Darshini dan Makcik Vimala. Okey, kalau murid-murid perhatikan pada ayat yang telah diwarnakan dengan warna merah, warna biru dan warna hijau, okey, mempunyai maksud-maksud yang tersendiri ya. Misalnya ayat yang diwarnakan dengan warna merah ini adalah contoh ayat permintaan. Manakala ayat yang berwarna hijau, okey, ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu, ini adalah contoh ayat suruhan ya. Ayat suruhan yang ada ambillah, ada dekat belakang ni ada lah, ada partikel lah. Yang ni kita akan belajar sebentar saja lagi. Okey, kemudian selain itu perkataan ataupun ayat yang frasa yang diwarnakan dengan warna biru terima kasih Makcik, baiklah Ibu, boleh Saiful. Ini adalah respon ya. Ini adalah respon yang diberikan yang terdapat dalam situasi ini. Okey. Pada situasi yang kedua, mari kita baca dahulu sebelum kita isikan tempat kosong. Wah, suburnya daun kari kamu. Pokok kari ini kami tanam sempena kempen satu rumah satu pokok. Oh, saya ingat. Keluarga saya menanam serai. Okey. Ya, Saiful. Ibu kamu selalu memberi ibu saya serai. Dari sini, tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik. Okey. Minta saya plastik itu. Saiful, ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu. Okey. Jadi kalau kita buat aktiviti ini di dalam kelas murid-murid, kamu akan memberikan respon. Kamu akan memberikan cadangan respon apa yang sesuai. Okey? Respon cadangan apa yang bersesuaian yang boleh kita letakkan di dalam perbualan di antara Saiful dengan Darshini ini. Tapi sebelum kita lengkapkan tempat kosong ini, jadi saya rasa lebih baik kita belajar dahulu untuk fahami apakah yang dimaksudkan dengan ayat suruhan dan ayat permintaan terlebih dahulu. Kita fahami yang ini dulu. Tadi ayat suruhan yang diwarnakan dengan warna hijau, manakala ayat permintaan yang telah diwarnakan dengan warna merah.
Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ayat suruhan? Okey, ayat suruhan ini digunakan dengan tujuan memberikan perintah atau arahan. Okey, intonasi suara menguatkan ayat suruhan. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, ayat suruhan ni kata kunci dia ialah untuk memberikan perintah atau arahan. Sebenarnya ayat suruhan ni kamu dengar, boleh kata setiap hari kamu dengar. Siapakah yang memberikan ayat suruhan kepada kamu? Kalau dekat rumah, biasanya ibu kamu, ayah kamu, ataupun abang, kakak kamu lah, ataupun adik kamu yang menyuruh kamu membuat sesuatu kan. Jadi intonasi suara itu akan menguatkan ayat suruhan itu. Jadi saya akan berikan beberapa contoh ayat suruhan. Okey, sorry. Yang pertama ialah saya bagi ayat yang sama tapi dalam dua intonasi yang berbeza. Contoh dia yang pertama, siapkan sekarang. Itu adalah ayat contoh ayat suruhan lah. Ataupun dia ada tanda seru kat situ, siapkan sekarang. Maksudnya dia suruh siapkan sekarang, tapi ada tanda seru dekat ujung, iaitu dia ada unsur perasaan dekat situ. Jadi beza lah. Mungkin yang ada tanda seru ni adalah unsur marah ataupun unsur penekanan di situ. Okey, contoh yang kedua, biasalah ambillah buku di atas meja. Okey, Aidil, bawakan kotak itu ke sini. Okey, ataupun ini pun ada dua contoh yang berbeza cikgu berikan, iaitu dia ada tanda seru di ujung situ. Bila ada tanda seru, ada unsur perasaan, iaitu keluar dari rumah ini. Ataupun yang ini yang saya kata tadi, dia ada lah dekat belakang dia, partikel, kita sebut ni sebagai partikel lah. Dia akan jadi keluarlah dari rumah ini. Jadi apa perbezaannya? Yang pertama, keluar dari rumah ini. Yang kedua, keluarlah dari rumah ini. Apabila ada partikel lah, ayat suruhan tu dia akan menjadi sedikit lembut lah, kita katakan. Jadi untuk elakkan orang yang kita memberi suruhan itu terasa hati ke apa kan, jadi dia lebih lembut lah. Bila ada partikel lah tu, dia menjadi sedikit lembut. Okey, apa pula yang dimaksudkan dengan ayat permintaan? Jadi ayat permintaan ini adalah ayat yang menggunakan kata permintaan untuk memohon permintaan ataupun pertolongan. Jadi kata permintaan tu seperti apa? Kata permintaan seperti minta, yang kedua tolong. Tolong dengan minta ni adalah kata permintaan. Jadi ayat permintaan ni biasanya kita akan menggunakan kata permintaan untuk meminta pertolongan. Yang pertama contoh dia adalah, tolong bukakan suis kipas itu. Ataupun minta perhatian semua murid, minta kamu semua bertenang. Nampak kat situ. Tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Ini adalah contoh-contoh ayat permintaan. Okey, cikgu ingatkan di sini ayat permintaan tidak boleh digunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Yang ni contoh yang cikgu dapat daripada cikgu Syazwan. Okey, boleh diguna pakai, iaitu contoh yang diberikan oleh beliau adalah merokok. Merokok itu adalah perkara yang negatif. Okey, kita nak cakap kepada orang tu jangan merokok kan, tapi ayat yang kita buat tu, tolong jangan merokok. Ada tolong kat situ. Jadi ayat tu salah. Kita tak boleh gunakan kata permintaan pada benda-benda yang negatif. Tolong jangan merokok. Jangan merokok tu benda negatif. Tak boleh kata tolong jangan merokok. Tak boleh kita gunakan benda macam itu. Lagi apa lagi contoh dia? Tolong jangan membuang sampah di merata-rata tempat. Itu tak boleh. Itu benda yang negatif. Kita tak boleh guna tolong. Kita tak boleh guna kata permintaan di hadapannya. Okey, kata permintaan digunakan untuk ayat-ayat ataupun perkara-perkara yang neutral sahaja.
Okey, jadi itu adalah ayat suruhan dan ayat permintaan. Contoh dia. Okey, macam mana kita nak memberikan respon terhadap ayat-ayat ini? Okey, saya akan berikan dua contoh sahaja untuk memberikan respon. Okey, suka juga cikgu ingatkan kat sini, pentingnya kita memberikan respon supaya orang tahu yang kita ni sedang berada di dalam perbualan itu. Kita mendengar perbualan itu dan kita ambil maklum terhadap apa yang orang suruh, apa yang orang minta. Okey, jadi macam saya selalu bagi tahu kepada murid-murid, orang yang tidak memberikan respon tu mungkin dia ada masalah lah. Dia ada masalah yang perlu orang kata perlu mendapat bantuan lah. Okey, jadi macam saya beritahu tu, respon sangat-sangat penting. Macam itulah juga cikgu semasa di dalam kelas. Saya percaya kebanyakan cikgu, majoriti guru-guru perlukan respon daripada murid-murid. Sebab tu bila cikgu tanya kamu semua faham tak, kamu kena respon. Tapi memberikan respon tu perlulah dijawab dengan baik, yang pertama. Dan yang kedua, perlulah dijawab dengan jujur. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh kepada kamu. Contoh yang pertama ialah macam ni lah. Tolong tutup suis lampu itu. Orang suruh tolong tutup suis lampu itu. Jadi biasanya untuk kita menulis respon ataupun kita nak menjawab respon, biasanya kita menggunakan perkataan baik. Baiklah. Baiklah. Ataupun kamu nak kata okey. Okey tu sebenarnya kita ambil daripada bahasa Inggeris lah. Jadi kita jawab dalam bahasa Melayu, baiklah. Baiklah. Siapa yang suruh tu? Cikgu. Baiklah cikgu ataupun ibu. Baiklah ibu. Biasanya macam itulah respon kita. Tolong tutup suis lampu itu. Boleh tak kamu nak respon? Tutuplah sendiri. Abang kan ada tangan. Kenapa tak nak tutup sendiri? Itu bukan contoh respon yang baik. Respon yang baik adalah respon yang dijawab dengan baik lah. Ini adalah contoh dia. Baiklah, saya akan tutup suis lampu itu. Okey. Contoh yang kedua, masukkan sampah ke dalam beg plastik ini. Okey, masukkan sampah ke dalam beg plastik ini. Okey, contoh respon dia, baiklah, saya akan masukkan sampah ke dalam beg plastik itu. Itu adalah respon yang baik. Jadi benda ni tak ada masalah. Saya rasa semua murid kelas tahun 3 dapat memberikan respon dengan baik. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak menyelesaikan dialog ini? Kita nak mengisi tempat kosong. Okey, cadangan jawapan daripada saya mula dekat Darshini itulah. Baiklah Saiful, minta saya plastik itu. Dia cakap. Kemudian Saiful memberikan respon maklum balas, iaitu ini plastiknya Darshini. Mesti menjawab dengan baik. Dan di hujung dia ada sebut nama orang tu balik. Dia akan ada dia akan ada nampak kelembutan kat situ. Okey, Saiful, ambil daun kari ini dan berikan kepada ibu kamu. Ini adalah salah satu arahan lah. Okey, kemudian Saiful jawab apa? Baiklah Darshini, terima kasih. Itu adalah cadangan jawapan daripada saya. Jadi cikgu harap kamu faham. Yang pertama berkenaan dengan ayat suruhan, yang kedua ayat permintaan, dan yang ketiga kamu faham macam mana nak memberikan respon yang baik kepada orang ataupun semasa perbualan ke, okey, kepada ibu dan ayah kamu terutamanya, sebab di rumah biasanya banyak ayat permintaan dan ayat suruhan yang keluar yang kamu akan dengar semasa kamu berada di rumah dan di sekolah. Okey. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Untuk tugasan, kamu akan lengkapkan latihan di dalam buku aktiviti. Okey, buku aktiviti halaman 77. Okey, muka surat 77. Okey, cikgu ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah kamu berikan. Terima kasih yang telah menonton video ini daripada awal sampai habis. Jadi cikgu harap untuk murid kelas saya, sekiranya ada apa-apa masalah boleh berhubung, tahu dekat mana nak cari saya. Dan tugasan tu perlulah dihantar ke dalam Google Classroom. Okey, jadi itu sajalah kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi selepas minggu bercuti. Selamat bercuti dan jangan lupa untuk siapkan kerja rumah kamu. Bye.